Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa khabar ayah ibu, tuan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, para tetamu Allah yang dipilih untuk mendengar segmen motivasi pagi di saluran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Terus bersama dengan saya Syahri Abdul Rahman dalam segmen terbitan Puan Hajah Mazlina Alias, dan topik pada kali ini menarik kerana bertajuk kewafatan di puncak kegemilangan. Kewafatan di puncak kegemilangan. Dalam Al-Quran ada 3 tokoh yang pernah berdoa agar Allah mewafatkan mereka seandainya kewafatan itu sudah hampir dengan kewafatan sebagai seorang Muslim. 3 tokoh berkenaan adalah Nabi Yusuf AS, Nabi Sulaiman AS, dan cuba teka yang ketiga apa dia, tuan-puan? Mereka adalah para pemuda Ashabul Kahfi. Dalam surah Yusuf ayat 101 kita dapat lihat bagaimana Nabi Yusuf di puncak kegemilangan kuasa, baginda kekal ingat mati. Sebab itulah baginda telah berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dalam doa ini baginda telah melafazkan, wahai Allah, pemilik langit dan bumi, Engkaulah waliku, pelindungku di dunia dan di akhirat. Engkaulah yang telah memberikan kepada aku sebahagian daripada kekuasaan ini, dan Engkaulah yang mengajarku kefahaman kepada segala peristiwa dan mimpi. Aku memohon kepadamu, seandainya kewafatan itu menghampiriku, wafatkanlah aku sebagai seorang Muslim, dan dampingkanlah aku dengan orang-orang yang saleh di akhirat nanti. Subhanallah, Nabi Yusuf AS pemerintah besar kepada Mesir, tetapi baginda tidak tenggelam dengan kuasa dan segala nikmat yang ada di sana. Baginda ingat mati dan memohon pada Allah agar segala kekuasaannya itu dikenang sebagai amal saleh yang membantunya untuk mati sebagai seorang Muslim. Itu matlamat hidupnya, dan mudah-mudahan menjadi matlamat hidup kita. Demikian juga tokoh yang seterusnya, Nabi Allah Sulaiman AS, ketika di puncak kegemilangan baginda, ketika Allah menundukkan kepadanya suara permaisuri semut, Allah Ta'ala beri kepada baginda sesuatu yang tidak diberikan kepada mana-mana raja di atas muka bumi, kemampuan untuk mendengar suara makhluk halus. Lalu baginda berkata, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Nabi Sulaiman memohon pada Allah agar mengukuhkan sifat syukur di dalam hatinya kepada Allah, sebagaimana nikmat itu dikurniakan kepada kedua-dua orang tuanya, dan agar amal saleh yang dilakukannya sepanjang menjadi penguasa ini diredai Allah. Dan perhatikan Nabi Sulaiman ketika di puncak kegemilangan, kekal mengingati mati dengan berkata, wahai Allah, masukkanlah saya dengan rahmatmu daripada kalangan hamba-hambamu yang saleh seandainya aku akan menghampiri kepada mati. Dan tokoh-tokoh yang ketiga yang bakal kita kupas adalah pemuda-pemuda Al-Kahfi. Allah Ta'ala rakamkan kisah mereka dengan mengisyaratkan kepada kewafatan mereka secara serentak, selepas sebelumnya mereka diizinkan Allah untuk melihat kebesaran dan kekuasaan Allah, di mana mereka bangun daripada lena mereka sangka mereka tidur seharian ataupun separuh hari, tetapi ternyata sebenarnya kaum mereka di waktu mereka dibangunkan menjadi saksi bahawasanya mereka lah
yang pernah dibicarakan 300 tahun lepas oleh nenek moyang kaum berkenaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan demikianlah pula kami perlihatkan kepada manusia urusan mereka, agar mereka mengetahui bahawa janji Allah itu benar dan bahawasanya kedatangan kiamat itu tiada padanya sebarang keraguan. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa pula berkata, kami pasti mendirikan sebuah rumah ibadat di atas mereka. Baik tuan-tuan, berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala memberikan isyarat kepada kewafatan pemuda-pemuda Al-Kahfi berlaku secara serentak pada hari di mana urusan mereka telah terdedah kepada seluruh manusia dan kaum di zaman mereka dibangkitkan. Mereka bangkit dalam keadaan lapar dan dahaga. Mereka mencari makanan, lalu dengan asbab duit perak yang mereka gunakan untuk membeli makanan berkenaan, mereka telah didedahkan urusan mereka sebagai satu kumpulan pemuda yang datang daripada zaman lampau. Duit shilling berkenaan memberikan isyarat kepada mereka ini bukan datang daripada zaman ini. Mereka datang daripada zaman 300 tahun yang lepas. Di zaman pada waktu itu pemerintah hanya memerangi sesiapa sahaja yang berpegang teguh dengan ajaran keesaan Allah. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Maka pemuda-pemuda Al-Kahfi yang bertujuh berkenaan, Allah Ta'ala perlihatkan kepada mereka benarnya janji Allah, di mana agama ini tidak akan dibiarkan terus diperangi. Agama ini akan datang satu ketika Allah Ta'ala sempurnakan risalahnya, dan Allah Ta'ala akan memenangkannya ke atas orang-orang yang zalim. Dan itulah yang disaksikan oleh pemuda-pemuda Al-Kahfi sepanjang utusan mereka pergi mendapatkan roti bekalan makanan untuk mereka bertujuh. Dan peristiwa bangunnya pemuda Al-Kahfi ini daripada tidur mereka adalah bukti yang benar kepada kaum mereka sendiri yang sedang berdebat dan berbahas, benarkah akan ada hari kebangkitan selepas hari kematian, atau sebenarnya yang dibangkitkan hanyalah roh sedangkan jasad sudah luput dan musnah di dalam tanah. Maka peristiwa yang terjadi kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi adalah bukti bahawasanya Allah Ta'ala akan menghidupkan semula manusia selepas mati dengan roh dan jasad mereka. Peristiwa pemuda Al-Kahfi juga mengajar kita Allah berkuasa menghidupkan secara serentak dan mematikan secara serentak. Kerana perdebatan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat jelata, nak bina apa ni wahai pemerintah, nak bina apa ni wahai rakyat jelata ke atas kuburan pemuda Al-Kahfi, ini mengisyaratkan mereka sudah wafat. Tetapi tuan-tuan, kita belajar satu perkara, kenapa Allah rakamkan mereka wafat ketika mereka sudah menjadi sebutan dari kalangan rakyat jelata, ketika perihal mereka sudah viral di seluruh dunia mahu datang ke tanah ini untuk menyaksikan 7 pemuda yang saleh ini. Ini kerana para ulama menyatakan mereka tidak sanggup untuk menjadi insan-insan yang dipuja oleh manusia. Sepatutnya manusia ini memuja Allah yang telah memberikan kekuasaannya kepada kami, dan bukan sebaliknya memuja kami. Kami serik dengan dunia menjadi pujaan manusia ini. Maka Allah, seandainya hidup kami sudah tidak lagi bermakna kerana menjadi pujaan manusia, maka lebih baik kami pulang kepadamu
ya, kami dikembalikan kepadamu, lalu Allah mustajabkan permintaan mereka. Mereka wafat dan dikenang sebagai syuhada. Ya, semoga Allah memberikan kita pengajaran daripada kisah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.